Semua wakil rakyat dan pemimpin di negeri ini diingatkan supaya tidak menunggu sehingga timbul masalah di kawasan masing-masing sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor menggesa setiap wakil rakyat dan pemimpin agar sentiasa mendengar suara akar umbi dan mendekati rakyat untuk memahami aspirasi mereka dengan lebih baik. Beliau berkata pendekatan turun padang untuk menemui rakyat dan bertanya masalah mereka perlu dijadikan amalan berterusan setiap wakil rakyat dan pemimpin. Haji Jian juga ahli Dewan Undangan Negeri Sulaman turut mengarahkan semua pegawai daerah dan penjawat awam di agensi yang berkaitan supaya sentiasa proaktif dalam menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka. Beliau berkata pemimpin masyarakat juga memainkan peranan penting berikutan berada di kedudukan yang baik untuk membawa perubahan. Katanya perkara itu menjadi aspirasi kerajaan supaya semua lapisan rakyat dapat terus bersatu dan memberi tumpuan ke satu arah selain tidak terganggu dengan perkara yang menghalang kemajuan. Jelasnya lagi, kerajaan menyediakan pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya untuk membangunkan rakyat dan negeri ini. Pada masa sama, Haji Ji menyeru rakyat negeri ini supaya menyokong kerajaan supaya usaha untuk membangunkan negeri dapat dilaksanakan dengan jayanya. Terdahulu, Haji Ji berkata, pesta keamatan mesti terus dijadikan platform perpaduan kepada masyarakat berbagai budaya di negeri ini. Sementara itu, Parti Warisan menolak tanggapan bahawa parti itu menutup pintu daripada bekerjasama dengan mana-mana parti lain pada pilihan raya umum ke-15. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata buat masa ini, beliau mahu mengukuhkan terlebih dahulu parti itu sebelum menjalinkan kerjasama dengan mana-mana pihak. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada Warisan akan bergerak secara solo di Sabah pada PRU akan datang. Lama beliau lagi, kerjasama antara parti politik perlu dilakukan terutama apabila sesebuah parti itu menjadi kerajaan di sesebuah negeri dan parti yang lain menjadi kerajaan di peringkat persekutuan. Namun ia mesti berlandaskan sebuah kerjasama pintar. Diminta mengulas lanjut Hala 7 kerjasama dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda. Beliau menasihatkan Muda juga harus mengutamakan parti mereka terlebih dahulu. Berita seterusnya, seorang lelaki ditahan bersama 10 bungkusan dadah jenis metafetamin atau syabu dengan anggaran berat 10.4 kg. Semua dadah yang dibungkus menggunakan pek teh Cina berkenaan dianggarkan bernilai RM360,000 berdasarkan harga pasaran semasa. Suspek yang berstatus duda berusia 40 tahun terbabit ditahan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di kawasan perumahan Taman Sri Gading, Tuaran jam 10 malam Ahad lalu. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Dikun berkata suspek yang memandu kenderaan utiliti sukan SUV Toyota Prado ditahan selepas disyaki terbabit dalam kegiatan pengedaran dadah. Katanya hasil pemeriksaan lanjut, pasukan serbuan menemui satu kotak berisi 10 bungkusan plastik teh Cina di dalam kenderaan yang dipandu suspek. Katanya pemeriksaan lanjut mendapati setiap bungkusan itu berisi dadah jenis metafetamin atau syabu dengan berat kasar 10.4 kg bernilai RM360,000. Mengulas lanjut, Jote berkata siasatan mendapati dadah syabu itu disyaki dari Kuala Lumpur dengan menggunakan perkhidmatan servis kurier dan dibawa masuk untuk pasaran di negeri ini. Menurutnya, siasatan masih diteruskan dan polis percaya terdapat 2 lagi individu yang dikenal pasti terbabit dalam kegiatan ini. Manakala jumlah mangsa banjir di 2 daerah yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara menurun kepada 1,435 orang setakat jam 4 petang tadi berbanding 1,958 orang sebelumnya. Menurut laporan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, jumlah PPS yang dibuka setakat ini juga menurun kepada 15 lokasi bagi menempatkan 554 keluarga mangsa banjir. Katanya 11 PPS masih dibuka di daerah Tenom, manakala 2 lagi dibuka di daerah Beaufort bagi menempatkan mangsa di kawasan masing-masing. Menurutnya, bilangan mangsa terjejas berkurangan berikutan beberapa lokasi sudah kembali pulih. Katanya PPS Rumah Kebudayaan Maugus Tenom masih menempatkan paling ramai mangsa banjir, yaitu sebanyak 231 individu membabitkan 73 keluarga.
Seterusnya, suspek kes tetak yang menyebabkan kematian bayi berusia 6 bulan dan mencederakan anak saudara di Kinabatangan dipercayai disebabkan kemurungan. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jote Dikun berkata, siasatan awal mendapati suspek menghadapi masalah kemurungan berkenaan sejak 2 tahun lalu. Katanya berdasarkan maklumat daripada pihak keluarga dan jiran tetangga, suspek juga seolah-olah tidak diberikan perhatian oleh ahli keluarganya. Tambahnya, keadaan ini dipercayai menyebabkan suspek stres dan terasa tertekan menyebabkannya hilang kawalan dan melampiaskan emosi dengan mengamuk. Salah satu lagi punca suspek semakin murung dan stres dipercayai disebabkan salah seorang anaknya sebelum ini ditangkap pihak berkuasa kerana tidak mempunyai dokumen pengenalan diri yang sah. Bagaimanapun, Jote berkata polis sudah mengambil sampel darah suspek untuk mengenal pasti sama ada suspek terbabit dalam kegiatan penyalahgunaan dadah atau berada di bawah pengaruh alkohol ketika kejadian. Katanya suspek masih ditempatkan di hospital untuk rawatan selepas cedera ketika ditahan oleh orang ramai di lokasi kejadian. Suspek kini ditahan reman selama 7 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian 10 Mei lalu, seorang bayi berusia 6 bulan maut apabila terjatuh manakala ibunya cedera selepas ditetak oleh suspek di sebuah rumah tidak bernombor Kampung Ubi, Sungai Pau, Kinabatangan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.